Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran sekali lagi kepada Allah SWT. Hari ini masih lagi menemukan kita bersama untuk berbincang dan terus belajar mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, ya. Kerana jika kita mengenal kalimah tu, insya-Allah kita boleh memahami ayat, ya. So pendekatan untuk kita memahami ayat adalah bermula dengan mengenali kalimah, ya, dan bukan setakat menghafal makna, ya, ataupun terjemahan, ya. Boleh, tapi itu hanya peringkat permulaan, ya. So daripada masa ke semasa kita perlu memperbaiki, ya, pertalian kita dengan kalimah-kalimah Quran dan ayat Quran dengan betul-betul mengenal. Untuk mengenal kalimah Al-Quran ni, dia ada 8 aspek, ya. Kalau nak pecahkan 8 tu, dia akan menjadi lebih kurang 11, ya. Yang seloknya mengenal 11 tu lah, ya. 11 tu kalau kita nak ringkaskan, dia menjadi 8, ya. Kalau ada masa nanti saya akan kongsikan apa dia yang dimasukkan dengan 11, ya, 11 aspek apa ni, perkara-perkara yang kita perlu kenal, ya, insya-Allah. So hari ini kita teruskan perkongsian kita, masih lagi menyambung kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha, ya. Alif lam ha tidak ada kata dasar, ya. Kata dasar ni mengambil bentuk kata kerja, so dia tidak ada, ya. Dia daripada alif lam ha tu terus membentuk kata terbitan ilahun, iaitu maknanya Tuhan, ya. Satu Tuhan dalam bentuk mufrad dan nakirah. So daripada ilahun itulah apa dibangunkan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang digunapakai di dalam ayat-ayat yang tertentu. Jadi bagi memenuhi konteks ayat-ayat itu, kita akan dapat perubahan, ya, dalam kalimah-kalimah yang diterbitkan daripada ilahun tu, ya. So saya terus kongsikan seperti biasa senarai kalimah. So sekarang ni kita sudah memasuki contoh yang seterusnya, iaitu di dalam surah ke-10, iaitu surah Yunus ayat 90, ya. So sebelum ni kita dah selesai berkongsikan surah At-Taubah, ya. Surah At-Taubah. So 3 contoh tu, cerita contoh kalau kita lihat di sini, dia ambil warna merah, biru pun boleh tapi kecilkan sikit, ya. Okey, apa dia kalimahnya? Yang inilah ilahan, ilaha dan juga ilaha, ya. Kita telah berkongsikan, ya, sebelum ini. Okey, so sekarang ni kita akan memasuki contoh seterusnya, iaitu dalam ayat 90 surah Yunus. 10 tu ialah surah Yunus, ya. Dan kita akan membincangkan hari ini kalimah ni lah. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil, ya. So seperti biasa kita akan mulakan dengan apa? Melihat penulisan dia, ya. Bila tuan-tuan melihat penulisan tu, bermakna pada masa yang sama tuan-tuan juga akan melihat kalimah-kalimah itu sendiri, ya. Jadi bila kita mengetahui yang mana perlu dibetulkan tu, sebenarnya kita sudah mengenal,
Ya, itulah latihan-latihan yang perlu kita buat, ya. Okey, kita clearkan semua yang ni dan kita akan kongsikan ayat ini, ya, iaitu amantu, ya. Amantu ayat ni kita pergi kopikan dia. Nak copy ni kita tekan apa dekat keyboard komputer tu, tekan Ctrl C, ya. Untuk copy Ctrl C, ya. Ambil Ctrl C, pergi ke Lexi Logos. Nak paste kat sini Ctrl V, ya. Ctrl V. Kalau tuan-tuan tak ingat, bawah ni ada, ya. Mana dia ni? Ya, untuk membuat salinan tekan Ctrl C sekali, ya. Jangan lepas Ctrl tu, tekan dengan C. Kalau nak paste, nak tampalkan dia, Ctrl V. Ya, ada kat bawah ni, ya. Dan kalau nak tambah lagi, ada lagi Ctrl X. Kalau nak cut, ya, potong. Lepas tu Ctrl Z kalau nak undo. Nak patah balik, ya. Kita tekan tersilap, contohnya kita buat undo lah, Ctrl Z. Ya. Z, X, C dengan V ni semuanya dekat-dekat, ya. Belah bawah dekat dengan kekunci kontrol tu. Jadi tak susah nak guna dia, ya. Gunakan tangan kiri tu, jari kiri tu untuk berlatih, ya. Okey, so kita lihat di sini, kita copy dia sekali lagi untuk melihat adakah penulisan ini perlu diperbaiki, ya. Cuma sayangnya Lexi Logos ni tak dapat warna, ya. Kalau saya dapat warna, boleh warnakan lagi cantik lah, ya. Tapi dia tak ada, ya. Dia tak ada feature untuk warnakan tu, ya. Jadi kita gunakan apa yang ada lah, ya. Yang pertama sekali, sekarang kemungkinan tuan-tuan dah tahu sini adalah perlu ditukarkan kepada mad badal, ya, iaitu apa dia, hamzah qata' yang tidak berkaki ini, dan baris dia baris atas, kemudian dia diikuti dengan alif. Itu dipanggilkan mad badal. Asalnya penulisan lama dipanggilkan rosam imla tu, dia tulis alif yang bertanda panjang, ya. So sekarang ni penulisan tidak ada lagi di sini, ya. Macam mana tuan nak cek betul ke tidaknya? Ya, ialah pertamanya kalau dalam korpus tu, ya, korpus tu pergi ke ayat sini sendiri, ya. Yang ni dia mengikut Resam Osmani lah. Pergi sini, tengok mana dia. Ni dia, ya. Apa? Mad badal tu, ya. Kalau saya nak highlightkan, boleh saya gunakan annotation ni. Ambil yang tadi juga, ya. Kita nak highlight, boleh gunakan kotak ni. Yang ni, ya. Yang ni, mantu tu, ya. So dia ada menggunakan mad badal, ya. Mad badal, bukannya alif yang panjang tu, ya. Itu sebab tu kita tukarkan dia. Tukarkan dia supaya dia menjadi mad badal. Kemudian yang keduanya ialah sekarang non sukun bertemu dengan ta. So non sukun bertemu dengan ta, dia membabitkan hukum ikhfa, ya. So hukum ikhfa tidak ada di sini. Jadi kita buangkan non. Ini okey, highlight tadi saya padamkan dulu, ya. Clearkan dulu drawing. Okey. Okey, so sini non yang sukun tu tidak ditandakan sukun, ya. Itu tidak bererti dia bukannya non sukun, tidak. Dia masih lagi non sukun. Cuma dia sukunnya tidak ditandakan di dalam tulisan, ya. Kerana dia non sukun tu telah disembunyikan ke dalam
huruf ta yang dhammah tu. Sebab itulah tidak ditandakan sukun. Kalau tanda sukun, dia akan mengubah hukum dia. Dia akan jadi apa? Kalau dia bersukun macam ni, dia akan perlu diizharkan. Ya, izharkan maknanya kita kena sebut makhraj dia dan seluruh sifat-sifat nun sukun tu 100%. Itu di mana namakan izhar. Yang kita kata sebutkan dengan jelas tu, maksudnya ialah kita kena zahirkan makhraj serta sifat-sifat nun itu 100%. Itu dimasukkan dengan jelas tu. Lalu kita tengok dalam buku ataupun kadang-kadang rakan kita mengata bila dia tanya macam mana nak mengizharkan nun sukun, dia kata baca jelas dan terang. Tak cukup jawapan tu jawapan tu tak tepat. Boleh tapi kurang tepatlah. Yang tepatnya apa yang dimaksudkan jelas dan terang itu ialah kita kena zahirkan makhraj dan sifat-sifat nun sukun tu 100%. Itulah kalau dia izhar. Tapi sekarang ni dia bukan izhar, dia ikhfa. Jadi kalau ikhfa, apa maksud ikhfa? Disembunyikan. Ya. Sembunyikan dia bukan izhar, dia berlawanan. Malah dia di antara izhar dengan idgham. Kalau idgham langsung tak dizahirkan, langsung 0%. Ya. Kalau izhar 100%. Jadi sembunyi ni di antara. Di antara izhar dan idgham. Ya, so bermakna makhraj dia tu dan sifat tu di antara idgham dan izhar kepada nun yang sukun. Jadi macam mana kita nak memberi tanda tu di dalam tulisan? Hilangkan tanda sukunnya, ya. Ini bahagian tajwidnya. Annahu, terdapat ha dhamir muzakkar mufradah yang berada di antara dua huruf yang berbaris, nun berbaris, lam pun berbaris. So di sini sepatutnya ada mad silah, ya, mad silah. Bila mad silah ha baris depan, so mad silah tu adalah ditanda dengan waw kecil, ya. Waw kecil. Macam ni tak ada, ya. So ini penulisannya tak tepatlah, ya. Kenapa? Sebab dia ada di hu tu hendaklah dibacanya sepanjang dua harakat, ya. Amantu annahu la, annahu dua harakat, annahu la. Ini panjanglah, ya. Sini kena ada mad silah. Taruhkan mad silah di sini kita boleh gunakan yang inilah, ya. Sebenarnya ni tanda koma sebenarnya, tapi kita tak ada tanda waw kecil, ya. Kita gunakan yang tu lah, ya. Memang tidak ada tanda waw kecil, ya. So kita gunakan ni lah. Itu limitation yang kita tak boleh apa-apalah, ya. So gunakan waw kecil untuk menandakan dia mad silah. La ilaha illa la, panjang 4 harakat, ya, kerana mad alif bertemu dengan hamzah qata' di dalam dua kalimah yang berasingan. So alif ni kena tukarkan kepada alif yang bertanda panjang, ya. So iaitu yang inilah, dipanjangkan, ya, sebab dia membabitkan mad jaiz. So mad jaiz kena panjangkan, ya. Jaiz bermakna harus, boleh dibaca 2 harakat, boleh baca 4 harakat dan boleh baca 5, ya. Ilaha, yang ni kita pun sudah mengenali, iaitu kita tukarkan kedudukan alif kecil, ya, iaitu dengan pertama kita buang dia dulu, ya, dan kita masukkan selepas lam, ya. Panjangkan sikit dengan menggunakan penyambung ni, ya, baru letakkan alif kecil. Itu kedudukan alif kecil itu ilaha, ya, la ilaha ha, ya. Okey. Illal ladzi, okey. Illa, okey, illa ni dipanggilkan
adat hasrun, adatun hasrun, ya. Hasrun maknanya apa? Mengecualikan daripada yang lain, mengecualikan daripada yang lain, ya. Maknanya telah menolak satu kumpulan, ya, lepas tu diciptakan satu kumpulan baru yang tidak termasuk dalam kumpulan isim kepada la, ya. So ilaha ni adalah isim kepada la. La ni dipanggilkan la nafiah lil jinsi. So ilahun ni adalah seluruh kumpulan yang nak dinafikan tu, nak ditolak tu, sebelum memperkenalkan satu perkara lain, iaitu allazi, ya. Allazi, allazi di sini kita tukarkan kepada hamzah wasal, ya, hamzah wasal. Itu pereja allazi, bukannya alif. Yang boleh dibunyikan tu ialah hamzah. Huruf hamzah ialah huruf konsonan. Alif bukan huruf konsonan, ya. Ustaz, nak tanya. La ilaha illa, apa ilaha tu dia bukan ha dhamir ha tu, maknanya Bukan apa? ilaha tu jadi satu kalimah ni. Dia satu kalimah. Oh. Kalimah ni dipanggil apa? Kalimah kata nama isim kepada la ni. Oh, maknanya dia ilaha tu satu kalimah, bukannya macam sebelah tu ada ha dhamir, bukan ha dhamir. Bukan. Ini bukan ha dhamir, ya. Ini 3 huruf akar dia, alif lam ha. So maknanya ha ni adalah memang daripada huruf akar dia, bukannya tambahan. Yang ingat ha macam ni kan? Bukan. Macam ha ni adalah ha dhamir lah. Tapi di sini ha ni adalah huruf akar dia. Ya, huruf akar. Okey. Macam mana nak tahu tu itu ha dhamir atau bukan kalau tak ada baris? Atau kita tak tahu kalau makna tak ada kan? tak mengapa, baris tak masalah. Kalau kita tak tahu makna pun macam mana tu? Nak tahu tu ha dhamir ke bukan ke kan? Kena kenal dia. Kenal dia, iaitu dia ni daripada 3 huruf akar. Dia alif lam ha. Alif lam ha, ya. Alif tu bertukar bila menjadi kalimah, alif tu bertukar pada hamzah. Ni ada lam. Ya, lepas tu ini ha. Okey, kalau mula-mula kita tak kenal, kita boleh gunakan korpus ni bantu kita, ya. Pergi sini, pergi ke mana? Ni ilaha kan, ya. Nampak sini? 3 huruf akar dia. Ya, so korpus ni dia menggunakan hamzah, ya. Saya tidak menggunakan hamzah, ya. Saya menggunakan alif. Sebab hamzah ni bukannya huruf illah dan bukan huruf akar. Hamzah adalah apabila dalam kalimah alif bertukar pada hamzah, bukannya dia dalam huruf. So huruf dia sepatutnya alif di sini, ya. Alif lam ha. So ha ni lah, bukannya dhamir. Dia memang kalimah tu mempunyai ha sendiri. Dia bentuk daripada alif lam ha. Okey. Jelas ke? Jelas. Okey. Kalau tahu makna je. Kalau kita buang ha ni, dia tak jadi kalimah, ya. Bermakna tinggal apa? Hamzah dengan lam, ya. Tinggal 2 huruf. Ya, jadi kalimah tak ada 2 huruf. Kalimah kena ada 3 huruf. So bermakna ha ni adalah kalimah dia, huruf di dalam kalimah tu. Berbeza dengan dhamir, ya. Macam tu annahu, ya. Kalau kita asingkan hu ni, anna ni satu kalimah. So bermakna hu ni adalah tambahan kepada anna. Ya, begitu juga sini bihi. Ha ni adalah tambahan kepada bi. Kalau kita asingkan hi ni, bi itu adalah satu kalimah yang ada makna. Sini tak ada. Kalau kita asingkan ha tu tak jadi kalimah. So menunjukkan dia adalah
bukannya dhamir. Jadi annahu tu, an tu dia tak sebut kalimah Anna ni satu kalimah. Oh, anna. Oh, disebut Ah. kalimah jugalah. Okay. Ya, so anna satu kalimah, hu satu kalimah. Satu kalimah. Yang ni ilaha satu kalimah, dia bukan dua kalimah ni. Okey. Ilaha illallazi. Okey, yang ni apa yang perlu tukar ialah ya ni tidak bertitik, ya, bukannya yang bertitik. Ambil yang tidak bertitik ni. Kalimah Al-Quran bila ya tu berada di hujung kalimah, dia tidak mengambil titik, ya. So bukannya ya bertitik, dia adalah ya yang tidak bertitik, ya. Kalau nak confirm kan, tengok balik dalam ayat tu, boleh cek di sini, dia tidak bertitik, ya. Ya yang tidak bertitik, dan dia ada tanda panjangnya, tapi keyboard ni dia tak ada tanda panjang untuk ya. Itu apa limitation dia, ya. Kita tak boleh nak masukkan tu, melainkan kalau kita menulis secara manual, ya. So tak ada dia punya kekunci dia untuk masuk dia. Panjang dia hanya untuk alif saja. Okey, so sepatutnya ada tanda panjang macam ni atas ya ni, ya. Manat sekali lagi, yang ni adalah sama dengan yang ni, ya. So tukarkan yang ni tadi kepada alif yang tanda panjang tu. Copy sini dulu, lepas tu pastekan kat sini. Paste, tekan Ctrl V. Jadi manat, ya, maknanya telah beriman, ya. Yang ni Tuan, yang tadi yang tak apa clear ni tadi, jadi ilah yang jadi hasrun ni macam mana? Terpisah tu. Terpisah antara dua kalimah. Illa. Yang tuan kata hasrun. Harfun. Hasrun. Hasrun yang ni illa ni. Oh, hasrun illa. Illa ni dipanggil hasrun, ialah hasrun ni boleh makna ya, mengecualikan keseluruhan. Mengecualikan keseluruhan lah. Kan. Hasrun kalau nak tengok dalam Kopun ni pun bantu kita, ya. Kita bila ada apa-apa perkataan dalam ayat tu, kita pergi ke mana? Pergi ke word by word ni, ya. Word ni illah. Tu dipanggil, ya, dia restriction particle adatun hasrun. RES tu maknanya restriction, ya, restriction. Sama juga digunakan dalam innama ataupun annama tu. Ma tu juga dipanggil, ada tak innama sini? Tidak ada, ya. Juga menggunakan, dia juga berfungsi sebagai harfun hasrun, ya. Sini tak ada, ya. Annama tak ada. Itu yang dipanggilkan illa. Ada dua cara berfungsi, ya. Satu berfungsi dengan menolak kesemua sekali dan mengecualikan yang tidak dalam kumpulan tu. Itu dipanggilkan hasrun. Mana dia terkecuali daripada ilaha lah. Dia kecuali daripada ilaha tu, dia tak ada masuk dalam ilaha tu. Itu dipanggilkan hasrun. Kalau yang dikecualikan tu adalah di dalam kumpulan kumpulan ilaha tu, itu dipanggilkan istisna. Harfun istisna. Okey, teruskan. Manat tu ta maftuhah yang sukun, bererti fa'il yang muannas lah. Fa'il yang muannas. Yang ni fa'il di mana? Tu bermakna apa? Aku.
ya, telah beriman aku. Aku telah beriman, ya. Beriman dengan siapa? Annahu, dengan beriman dan mengatakan annahu, sesungguhnya dia itu ialah Allah. La ilaha illallazi, ya, tidak ada Tuhan melainkan dia yang, ya. Allazi ini dia yang menggunakan al-mausul yang mufrad sebab Allah mufradah, ya, mufrad, jadi tak boleh gunakan ya non lah. Ya, allazi amanat, so telah pun beriman, ya, telah pun beriman. So siapa yang telah beriman tu? Ialah inilah Banu Israel. So Banu Israel ni adalah fa'ilnya kepada amanat, ya. So ta ni kita tahu adalah mewakili fa'il dia, ya, mewakili fa'il yang sebenar lah, ya, sebab ini ta ni adalah fa'il yang mewakili fa'il yang sebenar. So siapakah fa'il yang sebenar tu? Ialah Banu Israel, ya. Banu Israel itu apa dia? Bani Israel lah, orang-orang Israel, ya. Jadi orang Israel itu amanat bihi, telah pun beriman dengannya. Jadi hi ni adalah ha dhamir untuk Allah, ya. Hi ni sama dengan sinilah annahu, ya, allazi, ni semua menunjuk kepada Allah Taala. Okey, so Banu Israel, Banu, waw ni adalah waw waw jamak, ya. Waw jamak kena ada alif ziyadah lah, ya. So ini kosong kena tambahkan alif ziyadah, alif tambahan, iaitu alif yang bertanda sukun. Mana dia ni, ya, sebab dia dalam bentuk yang jamak, ya. So alif tu missing, so kita tambah sajalah, ya. Bihi sini ada apa? Ada waw kecil sebab dia mat silah. So biha ni nak boleh bacakan sepanjang 2 harakat, masukkan yang ni lah. Ni, ya, untuk menunjukkan dia mat silah. Mat silah qasirah tu ni. Qasirah, ya. Okey, Banu bertemu dengan waw mat, bertemu dengan hamzah qata'. Waw ni kena panjangkan, ya, sebagaimana tadi yang ni kena panjang, yang sini situ kena panjang, di sini pun kena panjang, ya. Tetapi keyboard ni tak ada untuk memanjangkan ya dan dengan waw ni, ya. Jadi kita tak boleh nak buat dengan keyboard ni, ya. Kalau manual, bila kita menulis secara manual, pastikan yang ni ada tanda panjang dan di sini pun tanda panjang, sebab kedua-dua tu melibatkan mad jaiz, ya. Okey, Israel. Okey, Banu Israel adalah 2 kalimah yang berturutan, 2 kalimah isim yang berturutan, bermakna ini adalah perkaitan ni dipanggilkan idhafah, ya, idhafah. Banu adalah mudhaf. Bihi mat silah tu ya kecil ada waw. Kecil paling. Okey. Israel adalah mudhafun ilaih, kepada Banu lah. Ya. Doktor, Dan bihi tu, selepas bihi tu mat silah waw kecil. sorry, ya, okey, bukan waw, ya. Betul. Dia ya, tapi sini tak ada ya kecil, ya. Dia tak ada ya kecil. Sebab ha baris bawah dia kena ambil ya kecil, ya. So sini tak ada ya kecil. Cuma ingat sajalah. So bihi ha 2 harakat dengan ya kecil, ya. Yang ni tadi hu dia ambil waw kecil, ha hi dia ambil ya kecil. Okey, dan Banu sekali lagi ini kena ada tanda panjang. Israel lam baris atas, bukannya lam baris bawah, ya, sebab dia dalam kumpulan apa dipanggilkan, dia isim alam, ya. Isim alam ni isim proper noun. So proper noun, kata nama khas
adalah salah satu daripada kumpulan isim mamnu' minaf sorfi, ya, iaitu perubahan i'rab yang separuh, sebahagian sahaja, dia tidak boleh di-i'rabkan sepenuhnya, ya. So apa yang dimaksudkan situ ialah dia tidak mengambil baris bawah apabila dalam status yang majrur. Lam ni tidak boleh mengambil bawah. Itu dipanggilkan mamnu' minaf sorfi. Dia hanya boleh baris atas dan baris depan yang tidak bertanwin. Itu sahaja dua baris yang boleh berubah untuk kalimah alam, ya, dia panggilkan isim alam. Jadi bila dia majrur, lam ni tidak boleh mengambil bawah, dia gantikan dengan lam baris atas. Ya, kalau dia marfu', dia mengambil baris depan. Ya. Kalau dia nakirah, dia juga baris depan sahaja tanpa tanwin. Itu dipanggilkan mamnu' minaf sorfi. Kalau nak tengok pengenalan ni dengan bantuan korpus ni sama je lah, ya. Pergi ke korpus tadi, ya, dan tengok penerangannya di dalam kalimah, ya, senarai kalimah-kalimah ni. Ni dia Isra'ilah, dipanggilkan isim alam, ya, majrur. So maknanya status dia adalah majrur, ya, sebab dia mudhafun ilaih, tetapi majrur dia bil fathati, ya, fathati dengan tidak mengambil kasrah, ya, tidak mengambil kasrah, li'annahu mamnu' min as-sarfi, ya, kerana dianya adalah mamnu' min as-sarfi, ya. So dia tidak mengambil masa majrur, dia hanya mengambil baris atas, ya, bil fathati itu. Okey, itu kepada selesai penulisannya. So kita, sebelum kita mengupas tu, pastikan tuan-tuan mahir dengan tulisan, kerana tulisan juga melambangkan kita mengenal, ya, kalimah-kalimah, ya, di dalam ayat tu. Tapi ada tempat-tempat yang kita tak boleh masukkan di sini sebab limitation keyboard ni, tak boleh buat apa, ya. Ustaz nak tanya, dia Banu, kenapa dia tukar dia Banu, dia tak jadi Bani, Ustaz? Kenapa dia tak jadi Bani? Banu tu menunjukkan jamak lah. Jamak bermakna apa? Ya, Bani Israel ni dia banyak kan? Banyak kumpulan kan? Dia bukan satu saja. Saya ingatkan Bani tu tak boleh tukar jadi Bani. Boleh tukar, ya? Boleh tukar ni. Ayat tu dia guna Banu. Ya, kita ikut dia, ya. So kalau dia boleh tukar, mana bolehlah tukar. Menunjukkan kepada beberapa, ya, beberapa bani lah. Kalau satu je, kalau Quran tu nak menunjukkan keseluruhan, dia gunakan bani lah. Mana dalam bani itu terdapat beberapa banu, ya. Kumpulan. Selalunya kita jumpa bani lah. Selalu jumpa bani. So kalau jumpa banu tu maknanya dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan lah. Oh, ya. Itu style lah, style nak bercerita kan. Macam kita bercerita macam tu juga. Kita nak cerita satu kumpulan ke, kita nak beri emphasize kumpulan tu ada beberapa kumpulan pula. Dia bukan kabilah, bukan dia? Bukan kabilah. 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 Kabilah, ya. Ya. Ustaz, yang Israel tu penulisan dia macam mana? Ya, dia kalau urusan Usmani, dia kena gunakan alif kecil, ya. Tapi dalam keyboard ni tak ada, ya. Kita tak dapat nak gunakan yang ni, ya. Sepatutnya tukar pada hamzah yang tanda panjang, ya. Tapi kita tidak ada di sini. Dia hamzah ada, tapi yang tanda panjang tak ada atas tu.
Kalau alif tu ada kan? Apa ni hamzah pula alif kecil. Alif ada. Alif kecil ni dia tanda panjang. Dia guna alif kecil, bukan yang panjang ni. Oh. Ya, kalau paling yang paling apa? Paling dekat kita boleh gunakan yang ni tanda panjang tu saja. Dia tak dapat menggunakan alif Hamzah kecil. kotak. Lepas tu hamzah kotak. Dan hamzah kotak ni pula apabila selepas alif tu dia kena gugurkan tapak dia tu. Gugurkan tapak tu maknanya dia hamzah dan bariskan dengan kasrah. Tu. Isra'ilah ya. Yang ni sepatutnya alif kecil lah. Okey, kalau kita nak guna untuk sambungan perbincangan ni, kita boleh simpan ini, ya. Tekan je print screen tu, dia akan simpan dan kita ini perbincangan apa? Kita boleh labelkan simpanan kita tu boleh mengikut contohnya ayat, ya. Ayat ni apa? Aman ini adalah ayat Yunus 90 18 ya. So kita boleh label. Kalau lain kali nak refer balik senang je, pergi ke screenshot ni. Yang ni yang kita baru simpan tadi ya, tapi dia sini tak boleh besarkan ya. So tak boleh besar ya. So kita renamekan file tu. Rename. Okey, dan kita bergantung kepada apa yang kita nak bincangkan tadi ya. Sebab kita membincangkan tentang ilaha. Okey. Ilaha ya, okey. Ilaha, so kita letakkan tajuk ilaha dan rujuk kepada ayat inilah. Okey, mana dia? So kita tulis Jawi. Mula rename. Besar ilaha. Okay, dan buat rujukan kalimah surah Yunus ayat ke-90. Dia tak boleh guna colon ya. File name dia tak boleh guna colon, dia tak terima. And then kalau nak letakkan sekali dengan kalimah nombor berapa, boleh masukkan 18. Okey. Okey, masukkan sekali nombor 18. So, lain kali kalau kita nak rujuk kepada ayat-ayat mana, dia ada rujukan situlah. Itu cara kita untuk menukarkan nama-nama fail yang kita simpan dalam screenshot ni. So besok kalau kita nak guna, ya, kita buka saja. Sini. Dia akan buka dalam bentuk image. Yang ni ialah screenshot adalah image ya, dia snapshot sekali je. Ya, so dia tak boleh edit kat sini. Kalau nak edit pergi ke mana? Pergi ke lecture logos yang ni tadilah. Yang ni ya. Kalau nak buat editing apa-apa tambahan penerangan, so pergi kepada lecture logos insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Terima kasih Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Sama-sama. Kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.